Okey, kita dah cerita tadi tentang ibu dan bapa, peranan ibu dan bapa untuk memperoleh keluarga bahagia. Jadi, bagaimana pula seorang ibu bapa ini teknik atau cara untuk mendidik anak-anak dia supaya anak-anak mereka ni kalau boleh semua jadi anak-anak yang cemerlang dunia akhirat. Okey. Nabi sebut ta'dibu auladukum bi salasati asya'. Adabkanlah, mana didik tu, mendidik. Nabi guna istilah ta'dibu. Ta'dibu tu mengadabkan, mendidik tu adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama dengan cara bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Kedua bihubbi ahlihi. Sayang dari keluarga Nabi. Dan yang ketiga biqiraatil Quran. Dengan cara membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa? Pertama, kenapa suruh sayang Nabi? Adabkan anak kamu sayang Nabi, maknanya kita akan bila sayang. Contohlah kita suka penyanyi kan, kita suka dengan Shah Rukh Khan, contohnya kita suka dengan penyanyi Korea, kita suka dengan tahulah, tak kisahlah penyanyi yang kita suka, kita akan mulalah cari dia suka apa. Kalau kita pun nak suka macam dia. Dia suka makan ni, kita pun nak makan macam dia. Kan? Dia suka pakai baju macam ni, kita pun nak pakai macam tu. Kita akan cuba ikut idola kita. Itu sebab dia suruh sayang Nabi. Maka apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi tak buat, kita tak buat. Nabi tak suka, kita tak buat. Contohlah Nabi bercakap je lah. Nabi bercakap dengan tertib dan bercakap dengan baik. Jadi orang perempuan kena berhenti dah cakap. Aku mulut dia jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kan, ini mulut aku memang gitu. Puaka. Mulut puaka. Mulut lokam lah, apa macam-macam lah. Sebenarnya tak. Hati baik, mulut pun kena baik. Yang terzahir daripada mulut kita, itu daripada hati kita sepatutnya. Jadi maknanya adab tu, adabkan sebab kita ikut akhlak Nabi. Kedua adalah ahli keluarga Nabi. Baca sirah, tengok kebaikan ahli keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, macam mana cara mereka. Kemudian yang ketiga biqiraatil Quran. Kerana apa? Ketika zaman Nabi dulu, silibusnya untuk didik anak-anak hanyalah Al-Quran. Dan hari ini dikembangkan dengan ilmu-ilmu. Maknanya macam belajar di politeknik ni pun kita belajar. Di samping Quran, ada juga ilmu lain yang perlu kita pelajari, kita kena kuasai. Jadi tak adalah orang nak cakap, oh orang Islam ni mundur, orang Islam ni tak tahu apa-apa, orang Islam ni ketinggalan. Tak, orang Islam pun belajar. Nabi kata talabul ilmu fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib pada orang Islam. Dan yang paling mustahak sekali nak cerita bila sebut ta'dibu, pentingnya nilai adab. Macam hari ni kan, semua duduk dengan elok. Ada yang duduk tepi, ada yang duduk tepi sini. Sebab, tapi semua diam, bagi perhatian. Sebab itu adalah adab. Itu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Maksudnya bukan kata macam tu, tak payahlah belajar banyak, sikit je. Tak, maksudnya, kalau ilmu sikit, adab pun kena ada. Apatah lagi, lebih tinggi ilmu, sepatutnya lebih tinggi adab. Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk adalah baik dah air berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak air bersantun. Kalau kita tengok Imam Malik, ada anak murid dia yang paling senior, namanya Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim ni dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Itu sebab kita di politeknik pun kena belajar subjek agama Islam juga, betul tak? Kena belajar juga subjek-subjek yang menekankan tentang nilai adab dan akhlak. Nabi macam mana adab Nabi? Nabi baik dengan semua orang walaupun kepada orang yang bukan Islam. Kan? Seorang makcik berbangsa Yahudi di pasar, dia panggil Nabi. Masa tu Nabi nampak makcik yang tengah angkat barang di pasar, Nabi datang. Nabi kata, makcik boleh saya bantu? Baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah. Daripada Mekah? Hati-hati. Kenapa makcik? Ada seorang budak dekat Mekah tu, nama dia Muhammad. Jangan kawan ni. Jahat Muhammad tu. Kata makcik bahasa Yahudi. Dia tak tahu yang dia cakap tu Nabi tu. Kalau kita lah kena macam tu, dah lama terlepas dah bakul. Aku tolong untuk banyak tegak. Kata tu kan.
Tapi Nabi tak. Nabi senyum, Nabi angkat sampai ke rumah makcik ni, nak letak kat mana, dia letak kat situ. Kemudian makcik nak upah, ambil lah upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni, siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Diam makcik tu. Dan akhirnya satu Mekah mengiktiraf akhlak Nabi adalah sebagai akhlak yang terbaik. Semua orang percaya, baik bukan Islam pun percaya memang akhlak Nabi yang terbaik. Nabi jaga sahabat-sahabat. Tengok macam mana. Tu cerita tadi, adab. Nabi tak jatuhkan air muka orang lain. Nabi macam tu. Pernah satu ketika diriwayatkan masa tu tengah menunggu waktu nak sembahyang maghrib, tiba-tiba terbau bau yang kurang menyenangkan. Salah seorang sahabat yang datang ke masjid masa tu telah melepaskan angin kentut. Jadi semua sahabat dah tengok siapa ambil wuduk ni, siapa ambil wuduk. Siapa ambil wuduk ni, dia lah kentut ni. Sebelum itu berlaku, Nabi terus menjaga aib sahabat ni. Nabi kata, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku selepas solat nanti, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Jadi tak tahu siapa yang kentut. Nah tengok, adab Nabi. Kita tengok Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i nak menuntut ilmu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i datang menyerah diri. Macam itulah kita. Bila kita datang nak belajar kat politeknik ni, kita buat permohonan. Bila dah buat permohonan, mak ayah pun bawa lah kita semua. Bawa baldinya, bawa salinan X-ray-nya, bawa apa semua. Bawa hanger, bawa baju. Menangis dekat pintu tu. Bawa, masa tu dah taklimat, penyerahan, nak serahkan anak di politeknik. Ada. Bapa nak kau pergi sini? Tak ada. Mak ayah hantar. Ada menyerahkan. Imam Syafi'i masa tu nak belajar, dia datang. Dia kata, aku ingin berguru. Keluarlah utusan Imam Malik yang jaga rumah Imam Malik ni keluar. Kenapa? Aku nak bertemu dengan Imam Malik, aku nak berguru dengan Imam Malik. Nah, sebentar ya, dia pun masuk dalam, dia cakap dengan Imam Malik, wahai Imam Malik, di luar sana ada seorang budak. Budak lagi Imam Syafi'i masa tu. Dia nak menuntut ilmu dengan kamu. Apa kata Imam Malik? Kau pesan kat budak ni, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun. Kitab Muwatta' ni adalah himpunan hadis-hadis Nabi. Lebih 3,000 himpunan hadis Nabi yang telah dibukukan, yang telah dinaskahkan dalam kitab Muwatta' itu. Jadi dia pun keluar. Imam Malik pesan kalau nak berguru dengan dia, dia suruh baca dulu kitab Muwatta' yang dia dah susun. Maka Imam Syafi'i kata, sampaikan kepada Imam Malik yang kitab Muwatta' dia tu dalam kepala aku. Terkejutlah. Apa cer? Masuklah dia ke dalam. Dia cerita dengan Imam Malik, wahai Imam Malik, budak tu kata kitab Muwatta' tu dalam kepala dia. Biar betul. Dia pun keluar. Benarkah apa yang aku dengar? Bahawa kamu sudah mengingati kitab Muwatta' aku? Ya benar wahai Imam Malik. Dia pun bagi aku cuba kamu, aku uji kamu. Dia tepuk muka surat ni sebiji, tepuk muka surat ni sejibit, dia tepuk muka surat ni sebijon. Sama. Untuk makluman semua, kitab Muwatta' Imam Malik ni tebalnya adalah antara 5 ke 7 kali Quran. Dan Imam Syafi'i menghafalnya dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Itu sebab kalau kita bulan puasa, orang perempuan nak biasanya dia buat grup tadarus, kita khatam Quran mungkin 2-3 kali. Orang lelaki dia tak nak riak, dia khatam sekali je. Dia tu kadang tak khatam, tapi dia buat-buat lah majlis khatam Quran. Kan? Tapi Imam Syafi'i khatam berapa kali dalam bulan Ramadan? Berapa kali? Dia khatam 2 ke 3 kali setiap hari. Itulah Imam Syafi'i. Salah satu ciri-cirinya adalah adab dia dengan guru, adab dia dengan ilmu, adab dia dengan orang. Macam hari ini, cuba tengok. Adab siap air. Walaupun air kosong, datang dia jauh ni, air kosong ni bagi. Dan tak, yang penting adab tu siap dengan alas. Nampak? Orang tu dulu kepantangan dia kalau bagi air tak ada alas. Walaupun pasangan dia tak berapa kena. Kan? Aku tak tahu ni betul apa sebenarnya. Tapi tak apalah. Syukurlah dengan apa yang ada.
Dalam banyak-banyak pesta kumpul kan, ini dia sarungnya kau boleh letak yang alas. Tapi tak apalah. Tapi memang betul ada. Bila kita bagi air dekat pasangan, kita bagi dekat adik-adik kita, jemput. Betul. Tapi kalau dia buat perangai ni, jemput kan minum. Ingat kelak malam. Saya tak pernah pergi lah. Saya pernah pergi waktu saya kerja dulu. Sebab saya salah seorang daripada pengarah undang. Jadi kita buat sebuat. Jadi jangan salah sangka. Dia cepat itu pernah pergi. Sabar. Jadi betul. Sebenarnya adab ni mustahab. Macam orang tua dulu. Kan? Kalau kita lalu depan orang tua tu, menunduk, hormat. Kadang nak lalu belakang, pakcik, saya lalu belakang, lalu belakang. Ada orang tua dulu dia percaya. Lalu belakang habis ilmu ni. Nampak tak? Adab tu. Nampak lepas tu bila masuk rumah bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya makcik. Mak ada makcik. Tutup TV. Sebab dulu mana ada rekod? Tak ada. Tutup TV. Makcik masuk saya panggil mak saya. Kita pergi ke dapur. Mak, jangan lama sangat lah. Cerita tengah best ni. Masa tu ngajak kenduri. Dah lamanya pula. Ya Allah, ya kesigayah pula. Begitu bukan main ni. Kita ni adab ni jagalah lamanya. Itu dulu. Sekarang, Assalamualaikum, salam. Ya cik. Mak ada. Ikut belakang. Dah lah rumah teres. Tengah pula tu. Ikut belakang. Betul-betul ni rumah hijau ni pula sana. Kena kira boleh situ dia cakap. Jangan macam itu. Mana ada. Betul, ramai yang tak ada. Macam contoh kahwin. Kalau kita jaga adab, kita takkan sentuh anak dara orang. Bawil datang pakai kopiah. Ini bakal jangan percaya sangat kau dengan lelaki ni. Kau dengar dia azan, Allahu Akbar, Imam. Kau kena uji dulu. Faham? Kena test dulu. Itu sebabnya anak-anak ni mesti diterapkan dengan nilai adab. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyam tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Nampak? Macam tadi datang relax dia tunggu. Bagus. Semua penuhkan tadi malam. Saya ingat malam ni tengok topi ni semua dia yang berdiri belakang 30,000 tak kurang lah. Kamu sedapnya kau makan. Kau ingat ni wayang apa? Bagi popcorn. Ni kau besar tak kau duduk depan? Dia tak apalah kan. Retor je lah kan. Jadi nak didik anak-anak ni supaya berjaya dunia akhirat, yang paling mustahak adab dan juga ilmu. Dan saya nak pesan, Allah Ta'ala disebut di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Maknanya kita fikirkan akhirat lebih daripada fikir dunia. Kalau nak ambil dunia pun biarlah boleh ada manfaat untuk bawa ke akhirat. Itu yang penting. Dan menjadi anak-anak yang berjaya sudah tentulah menjadi anak yang taat pada kedua ibu bapa. Jaga amanah. Masa datang politeknik ni, saya nak tanya kepada student, apa mak pesan masa nak datang sini? Apa mak pesan? Belajar rajin. Kami yang couple tadi buat apa? Ada mak pesan, nanti kau pergi cari jodoh yang baik-baik ya. Bawa balik. Kalau boleh mak nak yang cerah sikit.
Yang kau tengok pelotak dia pandai, GPA dia 3.5 and above. Ada tak? Tak ada. Maksud belajar. Belajar dulu. Kejar cita-cita dia. Ada satu lagu nasyid tu lah, kalau boleh saya share sikit. Saya tak menyanyi. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Tak ada sebut boyfriend, tak ada sebut girlfriend. Cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada ummah, kepada ibu bapa, ummah, kecemerlangan. So sayang mak ayah kita ni. Sayang tak mak ayah kita? Kalau sayang mak ayah kita, kenapa ada gambar lelaki lain dalam wallet kau? Memanglah ada. Itu gambar yang Tuan Agung yang pertama pada di kertas tu. Betul. Jam tu jawab. Apa kau pakai duit siling sama ni? Ya. Jadi makna kata belum masanya lagi. Tolong jaga. Amanah ni bukan hanya tak kapal, jaga keselamatan diri. Jaga ikhtilaf. Batas perhubungan tolong jaga. Ya. Saya baru ada dengar ada satu dekat Institut Pengajian Tinggi, ya, Pengajian Tinggi, ada beberapa remaja yang terbabit, ya Allah, terbabit dengan hubungan yang terlarang dan akhirnya hamil. Masa tu gelap masa depan. Kenapa? Sebab dah ada banyak benda lain yang tak sepatut kita fikir pada masa ni, dah kita fikir. Bagaimana nasib bayi yang dilahirkan? Bagaimana pula dengan keadaan lelaki itu pula tak nak bertanggungjawab? Macam mana nak tanggungjawab? Dia sendiri pun tak boleh nak jaga diri dia sendiri. Itu keadaan dia. Itu sebab tolong jaga. Nak berjaya dunia akhirat, selain daripada itu, jaga adab, jaga batas perhubungan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cantik teluk pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu dia ada. Belajar. Faham? Kicau-kicau tiup batu, sehingga sekejap di dahan mati. Sudah lesam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat piti. Maksudnya apa? Dah kayu lurus kena lanyak aja sebab tak ada ilmu. Sebab belajar aja-aja. Jaga amanah. InsyaAllah berjaya. Saya doakan semua para pelajar yang hadir hari ini berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi yang penting adalah akhlak terlebih dahulu. Kita belajarkan akhlak dulu kepada anak, kemudian ilmu itu akan datang kepada mereka, insyaAllah. Okay? Jadi di kesempatan ini kita ucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang sudi memenuhkan forum perdana kita pada malam ini. Yang ada kita pada Sungai Yang, Sungai Tengah, Paling Baru, Teluk Ru, Paling Baru-Baru, ada yang dari Sabak Berenang, Sungai Besar, Teluk Intan pun ada, Bagan Datuk, Ipoh, ada dari Seremban. Tanah 30 yang mana yang tak dapat tempat duduk di luar sana, kita minta maaf, okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.